Dia kata, ini pun interesting ni. Dia kata 25 tahun dulu dizalimi. Itu ayat Datuk Seri Zahid. Ini bagi saya kali pertama UMNO ataupun Presiden UMNO mengiktiraf ataupun menyifatkan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar pada tahun 98 sebagai penzaliman. This is the first time UMNO is acknowledging what happened in the late 20th century, 25 years ago, sebagai benda yang salah kepada Anwar. Assalamualaikum. Kita kembali ke episod seterusnya dalam Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. KJ, apa khabar KJ? Alhamdulillah kita sihat. dah pulang ke sofa. Pulang ke sofa setelah merantau sekejap-sekejap untuk urusan kerja. Yes. Banyak open house yang kita dah pergi dalam saya dua ni KJ? Ya, saya tengok Syaril ada pergi open house laci ajaib Doraemon. Itu tak penting KJ. Menteri Fahmi. Mungkin soalan lebih sesuai. KJ suka main golf saya dulu sebelum jadi politician, saya memang suka main golf. Tapi semenjak saya jadi ahli parlimen, saya berhenti main golf. Tapi sekarang ni saya dah mula balik golf. Boleh main balik lah. Dan sambil main tu ada charity golf jugalah. Saya sendiri tak adalah. Charity diri sendirilah. Oh, charity diri sebab sendiri. Saya suka. Tapi ada orang tertentu ada charity golf dia kan? Ada charity golf dia. Lepas tu dia buat makan-makan. Banyak. Tiger Woods. Oh, okay. Vijay Singh. Ya. Tengok seorang Phil bekas. Mickelson. Yes. Hebat-hebat orang-orang tu. Tapi ada seorang lagi hebat jugalah. Bekas Perdana Menteri pun ada charity golf. Oh, Datuk Malik Sabri. Bukan. Dia tak main golf dan dia tak ada charity golf. Bukan. Dia orang tak main golf tu. Tak ada. Tak ada. Okay. Tapi KJ boleh ceritakan. KJ pergi kat sana makan, sedap ke makan dia? Apa perbualan yang boleh share? Untuk makluman pendengar dan juga Syahril, memang saya dijemput untuk pergi ke rumah terbuka Aidilfitri Tan Sri Mahyudin yang dianjurkan oleh beliau dan juga keluarga beliau, tetapi di bawah naungan badan amal beliau yang dipanggil Tan Sri Mahyudin Charity Golf. Dan saya dijemput, saya pergilah sebab beliau dulu adalah bekas bos saya waktu saya menteri. Tak ada isu lain. Memang good food, good conversation. Good conversation. Okay. Ustaz Zul Al-Bakri, bekas mufti Wilayah Persekutuan dan juga bekas menteri agama hadir. Tan Sri Rais Yatim hadir, yang di-Pertua Senat. Saudara Datuk Sri Azmin Ali hadir, Datuk Tan Sri Harun hadir. Tapi banyak spekulasi lah. Kalau itu pun orang nak koyak, saya tak tahu lah. Tak benda. Betul lah. I mean, it's the Hari Raya season. Orang jemput, takkan kita tak pergi. You pergi Fahmi Fazil, you pergi Nik Nazmi. Takkan orang buat kesimpulan you akan join PKR kan? Tak ada. Kita yang mana kita jemput, mana yang kita dijemput, kita free, kita pergi. Exactly. So ada banyak juga tempat lain yang tak jemput kita. Betul. So jangan koyak cepat lah. Jangan koyak cepat. Okay KJ, terus ke intipati episod. Mungkin sebelum kita pergi ke isi, banyak yang saya dapat juga feedback daripada open house yang kita pergi, ataupun kawan-kawan saya punya open house yang saya pergi, dan antara feedback mereka, ramai juga yang tengok Keluar Sekejap ni. Saya pun terkejut tau. Ini bukanlah kita nak angkat bakul. Kita memang tak memang kita angkat bakul. Kita surprise. memang masuk dan angkat bakul sendiri. You can say you tak nak, tapi memang saya masuk bakul kat sini. Ramai yang tengok dan dia tahu, dia bukan just cakap Keluar Sekejap. Dia boleh dia boleh refer. Dia boleh refer. 90-10, you dah 90-10 ke, you dah. Dia boleh quote. Maknanya dia dengar. Dan dia tengok. Dan yang saya macam suka sikit lah, yang banyak komen ni adalah kawan-kawan, family yang sebelum ni, macam saya pernah sebut dalam episod dulu, kurang bercakap politik dengan saya. This time nampak mereka lebih aktif lah nak engage kita dalam content. So that's fun. Some of the feedback yang mereka berikan ialah tentang bagaimana kita boleh explain
dengan bahasa yang lebih mudah untuk beberapa topik-topik berat. Contoh macam DNB, bila kita nak cakap tentang ASEAN, mungkin itu salah satu feedback yang kita boleh cuba improve lah antara kita. Tapi ramai yang appreciate yang kita boleh kupas isu-isu yang besar, yang agak rumit dengan bahasa yang mudah. Yes. Itu saya nampak itu antara nilai tambah kita. Correct. Dia cuma mungkin yang dia minta adalah kalau apa relevan dia kepada rakyat biasa. Okay. Correct. Jadi mungkin tu tak apalah, in time kita try improve. Tapi cuma saya nak ingatkan kepada penonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Itu sangat penting sebab bila kita dapat your subscribe and like, maka algoritma YouTube ini akan dapat mempromosikan dengan lebih hebat dan dahsyat. Ya, itu kita podcast, punya keluar sekejap harapan. Terima kasih, terima kasih kepada semua pendengar. Okey, jadi kita nak terus sebelum kita masuk ke topik yang berat, nak bercakap sikit tentang kita punya produk, iaitu produk MVP kita. Ya, yang sebenarnya dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan. Bila kita bincang pun ataupun bila open house pun, itu yang antara perkara yang selalu disebut. Dan kalau boleh saya perkenalkan KJ, yang kita dah bincang. Kita dah bincang untuk minggu ni ada MVP. Macam KJ kata minggu lepas, bukan semua setiap minggu kita wajib ada, tapi kita rasa minggu ni wajar ada dan kita nak anugerahkan. Sebelum tu ada yang juga memberi feedback, kalau boleh jenamakan semula sebagai most visible politician, adakah most valuable, most visible, most impactful. Sebab orang kata valuable ni macam nilai tinggi lah, positif. Tapi saya rasa kita kekalkan je lah. Dia shock and news value lah. Dia shock and news value. So tak semestinya dia bagus, tak semestinya dia teruk. Kita ambil definisi valuable yang luas. Valuable yang luas. Bukan semestinya positif 100%. Tapi kali ni untuk minggu ni KJ, MVP kita bagi saya dia jadi MVP sebab cerita yang positif. Cerita yang positif, dan saya nak anugerahkan ataupun kita nak anugerahkan, saya nak umumkan bahawa MVP minggu ini untuk keluar sekejap adalah saudara yang berhormat Muhammad Nur Helmi Abdul Halim, iaitu Adun Duyung, dan juga Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka. Dia Adun Melaka lah. Kawan saya waktu saya kenal dia. Kenal agak rapat. Pemuda dan di Kota Melaka. Dia bahagian Kota Melaka, Parlimen Kota Melaka, Pemuda UMNO. Dan dia menang sewaktu pilihan raya negeri Melaka 2021 sebagai Adun Duyung. Adun Duyung ni sebenarnya kursi yang tough untuk dia menang, kerana kawasan bandar Kota Melaka, tetapi Helmi berjaya untuk melakukan satu upset pada ketika itu. Tapi itu dulu yang MVP ni kenapa? Sebab ada satu video yang tular, saya ingat mungkin ramai juga pendengar yang dah tonton, yang mana YB Helmi dia kira basuh lah. Dia basuh kontraktor yang terlibat dalam urusan pembersihan di kawasan Duyung. Yang mana beliau, kita nampak mula-mula kalau ikut video tu, dia tegur nombor 1 patut meeting pukul 8.30, tapi waktu dia bercakap tu pukul 10. Kontraktor ni nampaknya lah belum sampai lagi. Baru nak sampai. Jadi dia cukup marah dan dia menegur. Dan tujuan meeting tu dipanggil pun, sepaham kita lah, adalah kerana kerja-kerja pembersihan yang tidak lengkap. Ini salah satu pemotongan rumput tak ikut spek. Yes, tak ikut spek. Dia terangkan, dia jelaskan. Dan saya suka hujung tu ada satu lagi video lain yang mana dia menurunkan nada. Video pertama dia marah, dia menunjukkan bahawa dia sebagai YB yang betul-betul committed pada kerjanya, dan dia mengharapkan kontraktor juga mempunyai komitmen yang sama. Tapi second video dia turunkan nada. Dia kata bukan niat dia untuk nak menyombong, nak marah dan sebagainya, tapi ini adalah tanggungjawab bersama kepada rakyat. Saya ingat ini jenis aksi lah. Aksi yang menunjukkan Helmi ni seorang YB yang benar-benar berkhidmat sebagai Adun. Kita tahu KJ, Adun dengan ahli parlimen ni fungsi dia mungkin berbeza sedikit, tapi untuk Adun memang betul-betul kena dekat di bawah dan juga bergerak di bawah untuk kerja-kerja mikro, untuk memastikan bahawa servis dan perkhidmatan rakyat Duyung terpelihara. Jadi tahniah sahabat saya YB Helmi. Kita nak tunjukkan juga MVP ni tak semestinya kena national politician, tak semestinya kena household name. Mungkin orang yang kenal tak berapa nak kenal pun, tapi kalau mempunyai impact dan ada benda yang baik ataupun benda yang impactful lah, tak semuanya baik, untuk kali ini baik. Pada minggu yang sebelum ini, inilah yang kita nak cari sebagai MVP. Jadi tahniah sekali lagi YB Helmi. So kita nak sambungkan cerita sikit tentang yang Muhammad saudara Muhammad Nur Helmi Adun Duyung di Melaka. Saya nak bincang dengan Syahril. Syahril sebutkan tadi bahawa peranan Adun ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ataupun State Assembly Person
sedikit lain daripada ahli parlimen. Dalam erti mungkin Adun itu terpaksa melaksanakan tugas-tugas yang lebih mikro, yang lebih sifat setempat. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok juga kepada tugas dan tanggungjawab Adun, sebenarnya tugas dan tanggungjawab Adun adalah untuk membahas di Dewan dan tidaklah untuk memanggil kontraktor dan menegur kontraktor. Sepatutnya itu adalah kerja pejabat daerah ataupun majlis perbandaran dan sebagainya. Betul, sebenarnya sorry KJ, dia pun kata macam tu. Helmi sendiri kata ni sebenarnya bukan kerja YB, tapi apabila gagal diurus dengan sempurna, kenalah campur. Maknanya dia sedar actually this is not his role, tapi dah terpaksa. So saya nak terangkan kepada pendengar bahawa sebenarnya tugas dan tanggungjawab seorang wakil rakyat, sama ada ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri, bukannya untuk melihat kepada isu-isu seperti ini, isu kontraktor, isu longkang tersumbat dan sebagainya. Itu sepatutnya adalah tugas majlis bandaran ataupun pihak berkuasa tempatan. Tetapi saya pernah jadi ahli parlimen hampir 15 tahun. Banyak contoh yang terpaksa saya ataupun pejabat pusat khidmat parlimen terpaksa campur tangan dalam urusan tersebut. Bukan kerana PBT tak dapat melaksanakan tugas. Kebanyakan daripada PBT memang melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi kadang-kadang dia memerlukan wakil rakyat sendiri yang memberi political push supaya perkara itu dapat diselesaikan. Ya, kadang-kadang kontraktor ataupun pengadu dia tak rasa segan dengan pegawai PBT. Dia tak rasa segan dengan pegawai PBT. Tetapi kalau ada wakil rakyat yang datang, sometimes kita nampak bahawa kerja tu berjalan dengan lebih cepat. Ya, bukan bermaksud bahawa PBT tidak berfungsi. PBT berfungsi, tapi there is something to be said about the role of the wakil rakyat yang dapat percepatkan dan ada sense of urgency. Sebab bagi saya bila wakil rakyat tu datang, kontraktor ke, pengadu ke, ketua kampung ke, japron ke, PBT ke, dia akan rasa risau. Sebab kalau dia tak buat benda tu dan tak selesaikan benda tu, wakil rakyat tu mungkin akan pergi media ataupun akan tulis dalam media sosial. So dia akan memberi satu sense of urgency ataupun rasa untuk nak percepatkan masalah itu diselesaikan. Mungkinkah KJ nak tanya, mungkinkah terutamanya di negeri macam Melaka yang bukan dalam Lembah Kelang, ada lagi rasa penghormatan terhadap YB? Mungkin dekat KL ni, dekat Selangor, KL, kawasan bandar ni dia tak berapa ni lagi dah lah. Nak kata perkataan sanjung lah. Sanjung hormat. Depends on the YB also lah. Depends on the YB. Tapi mungkin di negeri macam Melaka, macam Syahrir kata, mungkin masih lagi ada perasaan bergantung harap kepada YB untuk selesaikan masalah. Itu satu. Yang kedua, saya juga tengok video yang itulah, video Yang Berhormat Saudara Muhammad Noor Helmi ni. Dan ada komen awal yang mengatakan bahawa macam Syahrir katalah, dia sombong ataupun dia telah mengaibkan, memalukan kontraktor. Tapi saya nampak bahawa dia memang marah, dia marah. Tetapi dia telah bangkitkan isu yang saya rasa sangat-sangat penting. Yang pertama adalah penetapan masa dan waktu. Saya masa saya di dalam kerajaan, saya sangat sensitif dengan orang yang lambat ataupun lewat. Dan bagi saya pernah kena tinggal dengan KJ tahun 2008 ke 2009. Oh yeah, what happened? I was supposed to follow you somewhere. I arrived 10 minutes late and you and gone. I left. Yeah, you gone. There you go. There you go. So and then secondly, yalah, pengalaman saya pun pernah cakap dengan nada yang berhormat saudara Noor Helmi juga cakap dulu. Dan pada akhir meeting tu saya turunkan nada saya balik dan saya kata bukan saya nak marah, bukan saya nak nak act nak action ke apa benda ke, tapi this is serious. This is work. Dan it's work. Dan saya rasa kita perlu memperbudayakan nada yang serius dalam meeting. Mungkin nada yang marah tu yang kita dengar YB Helmi tu adalah last resort lah. Mungkin dalam keadaan benda tak jalan, projek apa, kerja
tak jalan sekian lama, dia terpaksa cakap macam tu. Tapi bagi saya it's okay, it's stern, dan saya pun biasa dalam mesyuarat kementerian stern, dan ramai yang kata garang. Tapi pada hujung mesyuarat tu saya kata no, I don't mean it personally, but saya nak supaya kerja ni selesai. Okay. So ini adalah anugerah yang saya rasa serius. Mungkin anugerah pertama tu serius, semi-serius. Sanusi, this one well done. Cuma satu sajalah ya, sebab kita bagi anugerah ini berdasarkan kepada prestasi beliau pada minggu ini dalam video yang tular itu. Satu sikap yang tegas, tapi satu sikap yang bagi saya dan bagi Syaril profesional. Tetapi tidak bermaksud bahawa semua benda yang saya pernah tengok YB Helmi ini adalah boleh dipercontohi. Dia boleh dicontohi ya. Contoh saya ada baca kadang-kadang dia punya FB post tu, dia pernah buat satu pernah minta kerajaan negeri Melaka menilai semula keperluan penempatan etnik Rohingya di kawasan beliau. Saya tahulah mungkin itu permintaan daripada masyarakat setempat, tapi dia ada tulis dalam FB dia. Terima kasih Bulletin TV3 sebab kongsi isi hati YB kampung ni. Untuk kerajaan segeralah bertindak mendiamkan diri, keadaan makin mudarat. Untuk rakyat jangan jadi rakan subahat kerana duit sanggup jadi pengkhianat. Jangan. Untuk pelarian Rohingya di Kat Dungong, kau beringat ada YB gila akan sentiasa menggasak. So itu contoh bagaimana he can be an MVP this week, but there are things in the past that I think he needs to work on lah. Kalau Syaril adalah sahabat dia, boleh advise lah, benda-benda macam ni kena relax sikit lah. Okay. Betul-betul apa yang KJ kata tu. MVP tak bermaksud kita setuju semua perkara dan individu itu. Cuma dalam hal Rohingya ni it's too long untuk cakap dalam episod ni KJ, but memang ini antara isu kita lah dalam politik Malaysia. Bila benda tu ada nampak untung politik, kita pun ingat beberapa tahun dulu isu Rohingya ni kita perjuangkan dan sebagainya. Apabila tidak popular di kalangan masyarakat, kita nak jadi yang hero lah untuk mengecam dan juga ayat-ayat yang tak berapa cantik. So you know there's a term for this kan, NIMBY, not in my backyard. As in kita boleh bantu, boleh cakap kita perjuangkan, tapi backyard sendiri tak nak. Jangan kat tempat aku lah. Kita perjuangkan isu Rohingya, tapi kau jangan datang tempat aku lah. NIMBY. So anyway, ucapkan tahniah dan syabas kepada YB Helmi sebagai MVP Keluar Sekejap minggu ini. Tahniah. Kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali nanti dalam perbincangan Keluar Sekejap, Convention Nasional Kerajaan Perpaduan. Wow. Okey, kepada pendengar Keluar Sekejap, sudah pasti highlight politik minggu ini ataupun minggu lepas adalah apa yang telah berlangsung di PWTC ataupun sekarang ini dengan jenama baru WTC KL pada hari semalam, pada hari Ahad 14 Mei ya. Dan kita semua tahu ataupun pemerhati politik semua tahu bahawa WTC KL ataupun nama lama dia PWTC Putra World Trade Center tidak lain tidak bukan adalah Ibu Pejabat UMNO. Rumah UMNO lah ya, itu adalah rumah UMNO, Ibu Pejabat UMNO, dan Dewan Merdeka, dewan yang paling besar di dalam PWTC itu adalah selalu disebut sebagai Dewan Keramat. Dewan Keramat UMNO. Macam-macam dah pernah berlaku dalam dewan. Macam-macam berlaku di sana, di mana ucapan-ucapan Presiden UMNO pernah selalu dibuat, di mana Tun Mahathir pernah meletak jawatan di sana. Macam-macam lah pernah berlangsung di Dewan mereka, termasuklah ucapan yang pernah dibuat oleh saya dan Saudara Syaril dalam kehidupan lama kita sebagai ahli UMNO dan juga ahli aktif UMNO. So, Convention Nasional Kerajaan Perpaduan telah berlangsung di mana 19 parti yang mewakili parti-parti yang mendukung dan menyokong dan menyertai kerajaan perpaduan ini ataupun kerajaan campuran yang ada pada hari ini di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berhimpun pada satu convention untuk memberi satu komitmen, sokongan kepada kerajaan untuk menyatakan tekad bersama dan juga untuk menyusun hala tuju dan juga gerak kerja bersama.
Kita tak tahu apakah destinasi kerjasama ini, sama ada destinasi itu adalah satu perikatan yang lebih rasmi ataupun tidak, kita akan bincang nanti. Tetapi ia telah bermula dengan convention ini, di mana saya telah sempat untuk membaca berita sahaja, di mana gata-gata selain daripada ucapan daripada orang UMNO, contoh Ketua Pemuda UMNO yang telah meminta maaf atas kritikan yang telah pun beliau buat, tetapi juga ucapan-ucapan daripada pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan yang sebut bahawa mereka tak pernah terfikir akan berada di dalam Dewan Merdeka untuk bersama dengan UMNO dalam sebuah kerajaan. Saya difahamkan Syahril sebagai penyokong hebat dan kuat kepada UMNO dan juga kepada Presiden UMNO telah meneliti dan mengikuti word for word setiap perkataan dan setiap ayat yang disebut dalam convention tersebut melalui YouTube, sebab tak dijemput untuk hadir bersama. So apa pandangan Syahril tentang Love Fest ini? Love Fest. Saya fikir ada beberapa rumusan awal yang boleh kita tengok, boleh nampak, dan mungkin penganalisa lain akan analisa juga. Yang pertama saya nak sebut, in a way we've been here before dengan Muafakat Nasional. Ada beberapa perkara dan perkara serupa yang kita nampak dalam ucapan-ucapan, dalam setting convention hari ini, yang berlaku hari ini. Contohnya KJ, skrip ataupun naratif yang sama dimainkan, iaitu ini tak pernah terbayang saya akan datang ke WTC berucap di Dewan Merdeka. Anthony Loke, contoh, Setiausaha Agung DAP, mengatakan dalam ucapan beliau yang mendapat sambutan di Dewan tersebut. Dan macam-macam lainlah pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan lah khususnya yang mengatakan sedemikian. Jadi dalam hal itu So juga. poinnya, jangan lupa, let's not forget that actually Zahid did the same thing with PAS dalam Muafakat Nasional. Yeah. Saya masih lagi ingat. Yeah, you were there saya as well. tak pasti apa tajuk dia, Himpunan Muafakat Nasional mungkin. Bukan convention. Bukan convention, sebab itu tempat kita menterai. Tapi dijemput Tuan Jadi, pemimpin PAS, duduk atas pentas, ucapan-ucapan dibuat untuk memeterai perjanjian Muafakat Nasional. Dan di situ, dan juga siri-siri acara sebelum itu, ceramah-ceramah penyatuan ummah dan sebagainya kan, selepas 2018, yang mana ayat samalah. Orang PAS akan kata tak pernah terbayang lah gini. Jadi benda yang sama sedang berlaku, itu benda yang serupa. Ada beberapa benda yang berbeza. Kali ini ialah misalnya ada juga mereka yang kembali ke gelanggang lama, terutamanya PMX lah. PMX yang mana 25 tahun dulu pernah menjadi timbalan Presiden, timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, dan perkara itu disebut juga oleh Datuk Seri Zahid. Dia kata, ini pun interesting ni, dia kata 25 tahun dulu dizalimi. Itu ayat Datuk Seri Zahid. Ini bagi saya kali pertama UMNO ataupun Presiden UMNO mengiktiraf ataupun menyifatkan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar pada tahun 98 sebagai penzaliman. This is the first time UMNO is acknowledging what happened in the late 20th century, 25 years ago, sebagai benda yang salah kepada Anwar. So tak tahulah kalau benda tu surprising atau tidak, tapi it's definitely noteworthy. Antara beberapa perkara noteworthy lah, perkara menarik yang disebut oleh Presiden UMNO dalam ucapan beliau. Anyway, itu satu dua tema yang saya nampak. Tetapi secara keseluruhannya, nada yang diambil oleh mereka yang berucap di pentas convention pada hari ini tadi, mengambil sifat bahawa ini adalah satu perkara yang baru, satu perkara yang memerlukan menoktahkan permusuhan sekian lama demi Malaysia, demi kemaslahatan yang lebih besar. Zahid sebut tentang mudarat yang lebih besar, iaitu mudaratnya bersama PAS dan PN lah. Tak boleh bagi PN ni jadi government, jadi apa pun ini lebih mudarat yang lebih kecil, lebih kurang macam tu lah. Tapi dulu dia pun yang nak Muafakat Nasional. Nah, itulah, consistency is not his strong suit kan. I tell you what his strong suit though is. And Syahril dan saya telah bincangkan perkara ni beberapa hari lepas sebelum convention ni berlaku. So Datuk Seri Zahid
not the best orator in town, you know. So satu alat oratory yang dia ada, yang dia mesti gunakan setiap kali dia ada atas pentas Dewan Merdeka, sebab dia dah tak ada modal nak cakap apa, so dia akan minta supaya standing ovation diberi kepada siapa-siapa yang dia nak up lah. So dulu dia bagi standing ovation kepada Najib. Saya tak ingat, tak pasti dulu dia pernah minta standing ovation untuk Mahathir ke tidak, once upon a time, maybe I don't know, I can't remember. But anyway, a few days ago I bet you that he would ask everyone to give a standing ovation. Saya boleh sahkan. Did he ask semua berdiri untuk bagi standing ovation kepada PM? He did. Bila benda tu berlaku, memang saya teringat lah apa yang KJ kata pada hari Jumaat. Because saya boleh sahkan kepada pendengar. Saya berjumpa dengan KJ hari Jumaat, dan KJ kata, I bet you on Sunday dia akan buat standing ovation kepada Anwar. Dan definitely happen. Satu benda tu akan makan masa 2-3 minit lah, sebab dia tak banyak idea kan, so dia akan ambil masa tu lah. I guess that's his device lah. That's his device. Okay. Anyway, back to the jadi dalam hal ini saya nampak tema tu begitulah. Maknanya let's move ahead. KJ, saya fikir mungkin saya nak sebut dalam perbincangan kita lepas ni beberapa perkara yang menarik. Tetapi yang tema terakhir saya nak sebut di mukadimah segmen ini ialah panjang mukadimah pun. Adalah ini. Dia kata bahawa Zahid kata kita akan sokong Datuk Seri Anwar dan kita yakin sampai selepas PRU 16. Maknanya KJ, ini adalah satu lagi ekspresi dari pihak UMNO dan Presiden UMNO bahawa ini bukan hanya marriage of convenience. Mungkin bahasa Melayunya satu pakatan yang terpaksa. Bukan kahwin paksa lagi dah ni. Ini betul-betul suka sama suka. UMNO sukalah. UMNO suka kepada Pakatan Harapan dan mahu mengangkat Datuk Seri Anwar ni sebagai pemimpin negara melangkaui PRU 16. Ni bukan lagi titah yang di-Pertuan Agong, ni bukan lagi terpaksa, ni bukan pasal mudarat kecil besar. Ini adalah UMNO nak jadi second fiddle kepada PH. Saya tak tahu orang UMNO sedar atau tidak. Tapi kalau saya tengok ucapan Datuk Zahid, dia kata Anwar dizalimi dan dia kata PRU 16 we are going with him and we're going to support him as PM. I think that's very, very noteworthy. Okay. Dan adakah ini ucapan Datuk Seri Zahid itu telah mendapat reaksi daripada PMX? Dalam soal nak bersama melangkaui PRU 16, yang menariknya PMX adalah ucapan yang last kali, of course. Dia tak sambut. Dia tak sambut lah. Dia tak komen lah. Dia ada puji Zahid, Datuk Seri Zahid. Dia kata tanpa Zahid dan tanpa UMNO, Malaysia hari ini tidak akan seperti mana kita ada hari ni lah. Yes. And sorry, one more KJ yang saya cukup noteworthy from Datuk Zahid punya speech. Mungkin terlepas cakap, saya tak tahu. Dia kata meskipun ataupun 30 ahli parlimen BN, kami adalah pelengkap. Dia sebut kami adalah pelengkap. Kemudian mungkin dia cover, dia sedar, alamak dah tercakap kami adalah pelengkap. Tetapi tanpa kami tak adalah kerajaan perpaduan hari ini. But ayat yang keluar is we are pelengkap. Maknanya second fiddle, we just complete the government. Yeah, of course, without UMNO tak adalah kerajaan ini. By definition that is true. Tapi dulu ada filem Jerry Maguire, You Complete Me. Dia nak cakap dengan PMX, You Complete Me. Okay. I complete you. I complete you lah. Because UMNO is the pelengkap, right? Tak, saya benda ni relevan bagi saya untuk disebut. Kerana dulu kita tak nak jadi pelengkap kan. Dulu kita tak sokong Muhyiddin sebab we are not jadi the kingmaker, we are the king. Yeah, we are the king. Now we are very happy to be pelengkap. We are happy to be kingmakers. Dan it's, there's a lot of irony here lah. Sebab tu saya kata tadi, consistency is not the strong suit. Ni saya bercakap sebagai orang yang pernah mempertahankan apabila audio keluar, percakapan telefon yang sampai hari ni tak tahu disahkan ke tidak. And today we see lah how much. So adakah cita-cita UMNO sekarang ni yang telah pun dizahirkan oleh Datuk Seri Zahid untuk menjadi pelengkap, untuk terus mendokong kerajaan perpaduan, adalah untuk menjadi sebuah parti yang mungkin maksimum dapat 40-50 kursi, yang tidak lagi bercita-cita untuk menjadi tunjang kepada kerajaan, the leader of the government? Is that what UMNO is now? I think kalau dengar teliti ucapan Presiden Parti itu nampak macam tu lah. Maknanya we are comfortable. UMNO is comfortable. So ahli UMNO kena tanya diri sendiri sama ada
anda rasa selesa dengan cita-cita Datuk Seri Zahid, iaitu sekarang ni cuma untuk menjadi pelengkap kepada parti lain untuk menerajui kerajaan negara kita. Kalau anda rasa bahawa itulah cita-cita yang terbaik bagi UMNO untuk menjadi second tier untuk menjadi downline kepada Pakatan Harapan, maka that's okay. Okay lah. Okay. That's your call. That's your call. Cuma saya nak tanya kepada Syahril, apakah ucapan dan juga mungkin bukan reaksi lah, sebab mereka saya beranggap bahawa mungkin yang last berucap itu Datuk Seri Anwar, second last adalah Zahid, dan pemimpin Sabah dan Sarawak berucap sebelum mereka. So kita tak dapat reaksi daripada mereka tentang apa yang Zahid sebut tu. Sebab bagi saya, yang mana saya sebutkan tadi, adakah convention ini adalah langkah pertama ke arah sebuah perikatan politik ataupun susunan politik yang lebih rasmi? Katalah kita mereka tak ke arah untuk menubuhkan satu parti ataupun satu gabungan parti-parti politik dengan rasmi, ya. You can call it whatever you want lah, gabungan madani ke apa benda ke, tetapi mereka setuju untuk bekerjasama dengan rasmi, maknanya tak bertembung dalam di mana-mana kursi. Maknanya setiap kursi hanya ada seorang sahaja wakil daripada gabungan madani ini, yang terdiri daripada semua 17 parti inilah. 19 parti. Sejauh mana pendekatan ni, kalau itulah final objektif dia, contoh sejauh manakah GPS tidak pernah memberi kenyataan bahawa di Sarawak akan ada satu kerajaan perpaduan? Mereka tak pernah kata bahawa kita anggap bahawa ahli-ahli parlimen dan juga adun Sarawak daripada DAP dan PKR adalah sebahagian daripada kerajaan Sarawak. In fact, I know for a fact that GPS politicians, for them, many of them, ini adalah red line, garisan merah. Mereka tidak akan setuju untuk memberi laluan kepada DAP dan juga PKR untuk bertanding free di Sarawak. Saya ingat apa yang KJ kata tu tepat sebenarnya, sebab melihat convention ni ada dua jenis ucapan. Ada ucapan yang betul-betul nak kuatkan ikatan, dan ada satu lagi kelompok ucapan daripada bos-bos parti ni yang nada dia lebih moderate, yang lebih sederhana. Tentang polisi, tentang kepentingan Sarawak oleh Abang Jo sendiri, yang tak banyak menyebut tentang bagaimana ini boleh melangkaui zaman baru PRU 16-17. Tak ada. Dia cuma lebih cakap fokus tentang Sarawak mahukan keadaan yang stabil, sekian. Jadi begitu. Sama juga kalau kita lihat warisan, Datuk Seri Shafie Apdal juga berucap, dan in fact Datuk Seri Shafie Apdal ada bukanlah dia pukul UMNO, tetapi dia ada sebut bahawa sejarah Malaysia ni ada satu ketika UMNO terlalu dominan sehingga parti-parti lain, MCA, MIC, Gerakan waktu itu tidak kuat. Kemudian last UMNO sendiri tak kuat. Jadi dia cuba bagi hint lah, ini bukan masa untuk mana-mana satu parti dominan. Jadi itu nada ucapan yang lebih lain sikit berbanding dengan Datuk Seri Zahid, berbanding dengan Datuk Seri Anwar yang mungkin ni mahu melihat ikatannya lebih kukuh, terutamanya Datuk Seri Zahid, dan juga DAP. Anthony Loke ada cuba beri keyakinan bahawa ini bukan satu kerajaan yang didominasi oleh DAP, dan beliau menegaskan bahawa daripada 148 ahli parlimen kerajaan madani sekarang ini, 77 adalah dari kalangan Bumi Putera Islam. Ni Anthony Loke yang beritahu. Maknanya the majority is still Malay Muslim, Bumi Putera Muslim. Jadi itu yang mahu ditegaskan oleh DAP. Jadi bagi saya nampak bahawa nombor satu kalau ikut rankingnya, yang betul-betul nak ikatan ni betul-betul formalize dan menzahirkan adalah Presiden UMNO. Presiden PKR, pengurusi Pakatan Harapan, okey. Tapi Syahril kata tadi masa Presiden UMNO float the trial balloon, tapi Anwar dia tak sambut lah. Dia tak sambut. He said nothing about PRU 16. Nothing. Okay, ni saya nak tanya sikit lah. Do you think dia nak tengok prestasi UMNO dulu dalam PRN? Sebab kalau UMNO bungkus dalam PRN nanti, saya rasa dia pun
fikir 2-3 kali UMNO ni liability ke tidak? Pendengar kita semua bijak, semua tahu. At the end of the day, yes, semua politician yang ada kat konvensyen ini boleh cakap tentang Malaysia, tentang baik Malaysia, kebaikan untuk Malaysia dan sebagainya. Of course, itu ada kebenarannya. Politics is a game of numbers. Tetapi politics is a game of numbers, dan politics ni adalah apa yang convenient pada saat itu. Ya. Dan pada saat sekarang ini tak ini apalah, sebab memang nak bentuk memerlukan. kerajaan. PRU nanti, kalau UMNO bungkus kat Kelantan, confirm. Terengganu confirm. Kedah confirm. Penang kita tak tahu. Negeri Sembilan saya rasa UMNO okey lah. Selangor pun kalau PRN lah. PRN. Selangor pun silap hari bungkus juga. What is the use of UMNO to Anwar? Yes, so saya nampak I know what the use of PH is to Zahid lah. yeah. That's clear. That's clear as daylight, because at 36 you can still be DPM. Yeah. You know? At 30 you mean. At 30 seats. UMNO is what now? UMNO 26. So 26. Oh, Yeah. Masya Allah. 26. Ya, I mean, saya faham apa yang KJ sampaikan, dan jawapan kepada soalan KJ yang asal tu, yes, of course. Saya fikir Datuk Seri Anwar sebagai politician yang So that's why I think dia guarded sikit. He's guarded, he wants optionality. Yeah. He wants optionality. Berbeza dengan Presiden UMNO yang menzahirkan komitmen that is one way. Okay. They're looking for one way, which is a long-term union with PH. But saya nak sebutkan benda yang positif jugalah tentang convention ni. Kita tadi cerita tentang some of the kritikan. Tapi saya nak cerita positif. Saya nampak ini adalah langkah strategik yang baik. Sebab mereka nak memberi gambaran bahawa kerajaan ni stabil. Yeah. Kerajaan ni ada, If you were in kekuatan. kalau kita dalam kedudukan mereka pun, saya rasa kita buat benda yang sama. Sebab kita nak faham. tunjuk bahawa kerajaan ni tidak akan tumbang. Yeah. Dan kerajaan ni adalah progresif. Kerajaan ni adalah for all Malaysians. So on that score, I think, you know, good. Good. Very good. No problem. Yeah. No problem. No But problem. dalam kita cakap no problem tu, kita menganalisa lah. Yang kita You nak see. tengok ini adalah Zahid punya gambit. Yes. Sama ada Correct. gambit Zahid was this is for long term. Correct. Tapi nampak macam tak disambut sangat lah. Yeah. Belum disambut lagi. Belum disambut lagi. Dia kena proof yang dia ada nilai tambah dalam PRN. Saya That's nampak one. begitulah. Yeah, betul. Yeah. Bukan hanya PRN, but saya ingat sepanjang 5 tahun ni Datuk Seri Anwar is sure. very smart. He will keep all his options open. Yes. Yeah. So ada dua perkara yang menarik juga yang saya nak tanya Syarif. Ketua Pemuda punya apology. Bila Akmal, Dr. Akmal buat statement mengkritik pelantikan politik GLC oleh Parti Amanah Yang Berhormat Mak Sabu, saya impressed. I thought, wow, you know, that's good. That's good. You should, walaupun kita sekarang ni bekerjasama dengan mereka, harus ada ketua pemuda yang menyatakan berdirian dengan jelas. Tapi hari ni nampak macam dia U-turn sikit. Ya. Tak tahulah KJ. I think tak payah U-turn kot tak, macam bagi tu. saya tak, kalau lah saya dalam kedudukan tu, saya takkan. Yeah. Kita masih boleh main peranan sebagai penyatu without having to roll back on something that we've said only a few days ago. Absolutely. Bukannya dia cakap benda ni berbulan-bulan dulu ataupun bertahun-tahun dulu. Jadi itu ada sedikit kejanggalan, dan kita tengoklah apa respon kawan-kawan dalam UMNO tentang perkara ini. Hanya satu simptom, sebab kita tak nak, ataupun biasanya lah orang tak nak apabila taring itu dipatahkan ataupun taring itu jadi lembik dan lesu. So saya rasa kita nak tutup segmen ni dengan menyatakan bahawa strategically and even tactically it was a good move untuk kerajaan ini, tetapi tanda tanya dia adalah sama ada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid telah overreach. Dan adakah dia tepuk sebelah tangan? Yes, sebelah tangan dengan overreach, dengan kenyataan dan juga dengan lay the groundwork supaya ini adalah satu kerjasama yang formal yang akan diteruskan sehingga dan selepas PRU ke-16. Okey, kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap, dan kita baru saja telah bincang tentang politik di tanah air kita, dan sekarang ini kita akan melihat juga kepada perkembangan di rantau Asia Tenggara, dan ini berkaitan dengan sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang telah pun diadakan antara 9 hingga 11 Mei di Labuan Bajo di negara Indonesia.
dan ini adalah persidangan sidang kemuncak ASEAN pertama untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya difahamkan bahawa beliau sangat serasi dengan pemimpin-pemimpin ASEAN yang lain, terutamanya dengan pemimpin-pemimpin yang beliau sudah pun bertemu ataupun mempunyai sejarah sebelum ini, dan dari segi keterampilan dan juga kehadiran PMX, beliau sangat tidak kekok lah, sebab sudah biasa satu ketika dahulu sebagai timbalan Perdana Menteri mewakili negara kita di peringkat antarabangsa. Yang menjadi perkara yang menarik di sidang ASEAN ini adalah kenyataan ataupun intervensi yang telah pun dibuat oleh Malaysia. Biasanya dalam sidang kemuncak ini setiap pemimpin yang telah pun dijemput dibenarkan beberapa minit dalam sidang kemuncak itu untuk membuat intervensi ataupun country statement. Country statement ini biasanya ringkas dan padat, dan country statement ini digunakan nanti untuk satu kenyataan bersama dibuat, ya. Biasanya ASEAN leader akan ada kenyataan bersama yang sebenarnya disusun dan juga disediakan lebih awal lagi berbanding dengan sidang kemuncak ini, tetapi mereka akan ambil konsensus kepada apa yang disebut. Jadi apa yang menarik dia adalah Datuk Seri Anwar telah pun bangkitkan bahawa pendirian prinsip tidak campur tangan ASEAN di dalam kes Myanmar ini. Kalau pendengar telah pun lupa, sekarang ini ada masalah di Myanmar di mana sebuah kerajaan militeri ataupun junta di Myanmar mentadbir Myanmar, dan mereka telah pun mengharamkan banyak-banyak parti politik, termasuklah parti politik Aung San Suu Kyi yang satu ketika dahulu dapat majoriti dalam pilihan raya Myanmar, dan ini menjadi satu masalah besar bukan hanya untuk Myanmar, tetapi ia juga menjadi masalah kerana mungkin ia akan menyumbang kepada pelarian daripada Myanmar dan juga memberi impak yang negatif kepada imej ASEAN. Jadi boleh dikatakan bahawa Myanmar pada waktu ini sudah menjadi sebuah masalah, problem point for ASEAN. Jadi dalam intervensi beliau, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata, dalam ASEAN ni senang saja, Syaril. Dia non-intervention. So, we can talk about ASEAN stuff, ASEAN connectivity, ASEAN economic integration, ASEAN political community, ASEAN economic community, social community, tetapi jangan kita campur tangan dalam internal politik ahli ASEAN. Dan Perdana Menteri kata bahawa, dan saya quote, "But we have to then have a new vision that would give us some flexibility in order to navigate and maneuver the way forward," berkenaan dengan Myanmar. Tapi dia sebut, I'm support non-intervention principle dalam ASEAN, tetapi pada masa yang sama we need to do something else. Sebab PM tahu bahawa Myanmar is becoming a bit embarrassing for ASEAN lah. Seolah-olah kita tak boleh nak tegur, tak boleh nak censure sebuah ahli ataupun satu negara yang menjadi anggota kepada ASEAN. Dan saya teringat sebab ini pendekatan yang satu ketika dahulu telah pun dicadangkan oleh almarhum Surin Pitsuwan. Dr. Surin Pitsuwan ataupun nama Muslimnya Halim Pitsuwan was the foreign minister of Thailand, Muslim, from southern Thailand, and he later became the Secretary General of ASEAN. Dan dia pernah cakap bahawa ASEAN jangan hanya ada the principle non-interference, but we have to have the principle of constructive engagement. Maksudnya boleh tegur lah, tapi tegur secara konstruktif. So that was how ASEAN ni dia bergerak macam very slow, glacial movement. Tapi Surin said you must have constructive engagement ataupun constructive criticism, constructive engagement dalam perkara-perkara yang sensitif. So saya nampak PMX bangkitkan semula pendekatan constructive engagement dalam hal Myanmar.
nampak jelas seperti mana KJ sebut, dan ini satu lagi contoh di mana apa pun mungkin komen dan pandangan kita tentang polisi domestik PMX dalam hal pentas antarabangsa, beliau jelas mahu menjadi seorang figura yang noteworthy, yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang ada consequence. Sebab dan KJ lebih banyak pengalaman dalam hal ini. Kadang-kadang dalam persada antarabangsa ni, dalam conference, dalam summit dan sebagainya, ada ketikanya pemimpin mana-mana negara boleh bagi statement yang vanilla, maknanya tak ada consequence lah, tak ada effect, tak ada impact, tak ada meaning. Tetapi dalam hal ini, apabila dengan satu ayat seperti mana KJ bacakan tadi, memang dalam bahasa diplomasinya actually very meaningful. Basically critiquing, bukanlah criticizing, tapi critiquing dan mencadangkan mungkin the ASEAN way, yang seperti mana KJ jelaskan, banyak berpegang pada prinsip non-intervention, maknanya jangan kacau negara lain. Mungkinkah ASEAN way itu ataupun prinsip itu sekurang-kurangnya perlu diperbaharui, dan itu maksud PMX dalam ayat beliau. So untuk pendengar, just nak bagi background sikit lah, dan ini penting sebab kita sebahagian daripada ASEAN. Syaril kata tadi, untuk topik-topik macam ni kena cakap kenapa benda ni penting. Benda ni penting sebab ASEAN is our biggest market. Is 600-700 million people, dan masa depan kita bergantung kepada ASEAN dan juga bergantung kepada kestabilan di ASEAN. ASEAN merangkumi 10 negara di dalam Asia Tenggara ini. Tapi kita telah buat keputusan daripada awal lagi, ASEAN ni dia ada model sendiri. Dia tak akan ikut model Kesatuan Eropah. Kalau Kesatuan Eropah dia ada di satu pasaran dengan Monetary and Customs Union. Ada juga yang tidak mengambil bahagian dalam Monetary and Customs Union. Contohnya United Kingdom, sebelum dia keluar daripada EU, dia sebahagian daripada EU, tetapi dia tak menggunakan euro. Tapi dia punya integration is very deep, sebab dia telah buat keputusan bahawa untuk menjadi sebuah rantau ataupun sebuah benua yang akan memastikan prosperity dan juga tidak lagi akan melihat peperangan berlaku. Sebab that idea came from the scars of World War II. Mereka memilih untuk menjadi sebuah union ataupun kesatuan yang ada parlimennya, yang ada integrasi ekonomi, yang ada integrasi monetary, ada European Central Bank dan sebagainya. ASEAN we chose not to. Kita rasa bahawa kita terlalu berbeza. Mungkin EU asal dia punya negara-negara ahli tu same stage of economic development ataupun tak berapa jauh lah, dan mereka telah berkembang kepada negara-negara yang mungkin jauh lebih ke belakang dia punya economic development, tetapi dah ada asas institusi dia dan budaya dia mungkin. Dan budaya. Tapi ASEAN kita pilih untuk just regional cooperation. Ada benda-benda yang konkret yang mungkin Syaril nak ceritakan nanti, tetapi dia tidaklah sedalam European Union. Kita ada customs harmonization, tetapi kita tak ada customs union. Kita ada economic coordination, tetapi kita tidak ada single currency, sebagai contoh. So memang apa yang Datuk Seri Anwar cadangkan itu adalah agak robust lah, sebab selama ini dalam politik kita buat kenyataan umum, kita handle things behind closed door, mungkin perjumpaan empat mata dan sebagainya. Tapi dia kata mungkin bila ada ahli ASEAN ni yang memalukan kita lah, saya cakap dengan bahasa mudah, memalukan kita Myanmar, we have to tell them, either you buck up or get out. So, wow. Betul. Dan ini boleh dikatakan satu kebanggaan lah bagi kita rakyat Malaysia. Sekurang-kurangnya setelah beberapa lama Malaysia agak senyap dalam hal Myanmar ni, kali ini bersuara dalam pentas ASEAN. Dan apa yang KJ katakan tentang beza ASEAN dengan EU tu memang jelas. Saya ingat, but we were not actually. We have to give credit to the. I mean, okay lah. I mean, I'm not taking sides here. Tapi kita kena bagi kredit juga kepada mantan Menteri Luar Negara Datuk Seri Saifuddin, because he led some of the ASEAN discussion to engage with the other side in Myanmar. No, you're right. That's my mistake, my error. Saya pernah dengar actually, and he was quite open about this. Saya pernah dengar actually dari kalangan pemerhati politik, geopolitik ASEAN ini yang pernah sebut bahawa Datuk Seri Saifuddin ni, they were surprised bagaimana bukan hanya dia bersuara, tetapi dia convene
mungkin informally or informally dia nampak dia memimpin lah satu pergerakan untuk cuba lebih interventionist dalam hal Myanmar. Barangkali banyak di belakang tabir, tetapi diakui dan diiktiraf oleh diplomat negara-negara lain. Jadi yes, credit to Datuk Seri Saifuddin, but at least as a Prime Minister, PMX kali ini dengan kenyataan terbuka, put our flag there lah. Bukan put our flag, maybe wrong expression, tetapi memberikan satu kenyataan yang tegas tentang apa yang pendirian Malaysia, tentang bagaimana ASEAN perlu memperbaharui pendekatannya berkenaan dengan Myanmar. Beza yang KJ dah terangkan tentang EU ASEAN kita tak perlu ulas lagi. Cuma itulah mungkin sebagai pengakhiran perbincangan ini KJ, mungkin orang muda di Malaysia yang juga nampak pentingnya kestabilan dan juga kemajuan dalam ASEAN ni dalam masa depan Malaysia sendiri, boleh memberi komentar, mula memikirkan bagaimana bentuk hubungan antara negara dalam ASEAN ni untuk masa depan. So I think orang muda dia nak benda yang mudah lah. So contoh, dia nak, bila dia pergi ke mana-mana dekat ASEAN, dia nak ada kemudahan pembayaran yang seamless. So that's something that I don't know if you've ever tried it before. Sebenarnya KJ, waktu saya kat Jakarta last week, saya try. Saya try, itu adalah, tak silap saya, hari lah yang diumumkan tentang at regional payment connectivity dengan menggunakan QR code. Dia shared QR code. Apa dia punya, saya ingat, faham lah kot yang baca ni, maknanya guna, kita boleh bayar di negara-negara lain di ASEAN ini menggunakan GrabPay ke, menggunakan Maybank QR code payment, yang mana saya dah cuba. Saya cuba itu dekat Jakarta untuk beli kek lapis. Dan saya tak ada rupiah pada saat itu, dan dia tak boleh terima kad kredit. Jadi saya pakai phone, test pakai Maybank punya QR code, boleh bayar. So dia tunjuk rupiah dia berapa, dan dia terus convert RM50 satu pack. So a small example, mungkin contoh yang mudah, tapi contoh macam inilah yang kita nak melihat, yang akan menjadikan ia sebagai satu perkara yang boleh menaikkan semangat ASEAN. Visa mungkin KJ? Visa free travel antara negara. I have two more suggestions actually, which one of the suggestion is actually bilateral dengan Singapore, tapi dia boleh menjadi asas kepada ASEAN lain. You know what my dream is, if I'm ever in a position to do this for Malaysia and Singapore? What's that? Is to have a soft border. Syahril tahu tak perjanjian Schengen di Europe? Kalau kita pergi ke Europe, sebahagian besar daripada negara-negara kesatuan Eropah adalah sebahagian daripada perjanjian Schengen. Maksudnya bila dia pergi ke negara lain di dalam Europe, dia tak perlu tunjuk pasport. Dia masuk keluar saja. Sebab dia ada kepercayaan, dia ada trust, dan dia ada perjanjian untuk keluar masuk. Imagine we have a soft border, a Schengen border with Singapore. 300,000 yang pergi balik tu tak perlu tunjuk apa-apa lagi dah. Dan saya ada baca baru ni bahawa Singapore juga akan tamatkan pasport dalam satu ketika nanti, mungkin menggunakan biometrik. Imagine, the technology is already there. Dan kalau kita boleh ada soft border Schengen dengan Singapore, then one day dengan Indonesia, okay lah, mungkin kalau customs nak check lori dan sebagainya, teruskan. Tetapi untuk the free flow of people, that's huge. That's huge. So benda macam pembayaran, benda macam free flow of people, tak perlu ada visa, nak kerja pun permohonan mudah. Maybe kita tak buka begitu sajalah dekat EU boleh kerja mana-mana. Mungkin we're not ready for that, but make it easier. Make it easier. But I think the Schengen thing, saya dah test idea ni dengan kawan-kawan di Singapore, they love it. Imagine not having to show a passport if you're Malaysian, Singapore, having the HSR, no passport check. You're there. And you can live in Johor and work in Singapore if you want to. And then satu lagi idea saya, ni more light-hearted lah, and don't say that this is the only idea that I had, because I came up with Schengen idea as well. But saya nampak waktu saya jadi Menteri Belia dan Sukan, satu-satunya event yang menyatukan orang di Asia Tenggara ni setiap 2 tahun adalah Sukan C. Sukan C itulah yang kita nampak, walaupun kita rival, walaupun kita bersaing, tapi adalah semangat, Indonesia, Malaysia, and all that. Maybe AFF Championship lah, bola sepak juga menaikkan semangat ASEAN dan juga naikkan semangat negara masing-masing. But I also had another silly but maybe useful example. We should have our own Eurovision Song Contest.
Dulu kita ada Asia Bagus. Asia Bagus. Remember Asia Bagus? Sempat tengok Asia Bagus. Sempat. Najib. Yeah. So we had Asia Bagus. Imagine we have the same, but like an ASEAN Vision Song Contest. Yeah, have to explain sebab mungkin ada pendengar kita muda yang tak. Better explain. Yeah. So Eurovision Song Contest, dia ada band ataupun dia ada penyanyi daripada setiap negara Kesatuan Eropah, ada punya sistem undian dia. Dan dia akan tengok siapa yang menang Eurovision Song Contest tu. Yeah, I think sounds simple dan not the most serious thing, but actually ada effect. Mungkin dalam identity ataupun perasaan rakyat negara masing-masing kepada satu identiti tak yang lebih rantau. Tak perlulah kita gaduh lepas ni batik tu siapa punya, nasi ayam tu siapa punya, kuih tiaw tu siapa punya. Sebab confirm semua Malaysia punya. Yes. Okay, so sebelum kita tamatkan episod ini, ada beberapa soalan yang kita akan menjawab. By the way, saya dan Syaril ucapkan terima kasih kepada semua yang hantar soalan. Jangan anggap kita tidak membaca soalan. Kita baca semua dan kita akan cuba untuk menjawab sebanyak mungkin soalan yang kita terima melalui IG story, sama ada IG story Keluar Sekejap ataupun IG story Syaril dan saya. So mungkin kita nak layan 1-2 soalan untuk episod ni. Okay. I ask you a quick one. Not the most difficult question. FA Cup final, Man City versus Man United, who's going to win? Oleh Syed Ahmad. Tapi saya nak tanya tambah, why do you think it's Man United? Because I know what you answer. Because it's of course going to be Man United. I think we are hungrier for it. Because City dia dah pulun, mungkin kemungkinan besar lah. Malam ni sekejap lagi nak tengok Arsenal main. Saya pun ada kawan baik yang menyokong Arsenal, as you know, Datuk Dex. Mungkin dia terasa kot, tapi Man City kemungkinan besar akan menang Liga. EPL. Maybe they might even win the Champions League. So I think FA Cup ni dia tak berapa peduli lah. Okay. Saya just nak dalam top 4 masuk Champions League juga, Newcastle. What? No, but we won last night. I know, but no, whatever. It's as long as we're in the top 4. Okay. Second question mungkin saya ambil juga. Ini berat sikit. KJ boleh jawab. If daripada Muhammad 15, if KS being offered to join Cabinet PMX before you know Zahid will be TPM, would you join? You answer first. Kalau saya di offer sebelum lah, probably not, sebab saya tak menang pilihan raya dan ramai lagi mereka yang menang pilihan raya pada boleh saat je itu. masuk melalui Dewan Negara. Tunggu KJ jadi PM lah. KJ PM lantik lah kalau saya tak menang ni time tu. Kalau masa I jadi PM nanti you masih lagi tak boleh menang pilihan raya, I think you better quit being a politician, man. Yeah, okay. You be like Ashraf or something like that. I walk right into that trap. Why don't you answer? I think yours is more consequential. No, more serious. My answer 100% same as yours. So saya percaya bahawa at least for me, I don't want to speak for other people because we have friends in different circumstances. But for me, after having lost that election di Sungai Buloh, I thought, even if in the unlikely event that I had an offer from PM, I would have said no, because I think I need to sit out. You lose, you sit out for a while. Yeah, no, I felt the same. You don't have to sit out for 5 years. You can come back in 2 or 3 years. But no, I'm not. Itu bukan hint. Tapi saya kata kalau saya my personal feeling is kalau kalah tu you can take 5 lah. Yes. Dan sekali lagi, benda tu biasa berlaku di UK juga. Dalam konteks ada yang bila kalah, I think if I'm not mistaken, who was it? Michael Portillo did that, and then he came back. Right. And then of course ramai yang keluar daripada kabinet lepas pergi backbench, lepas come back. So I think perlu ada consequence kepada kekalahan itulah pada saat itu. I think so. After that you can come back, but So again, ini kita menjawab soalan, bukan kita nak memandai, bukan kita nak lobby ke apa benda ke, ataupun perasaan kita pun tahu memang tak di offer pun. Tak ada offer pun. So don't have clickbait headlines. Okay, sebelum kita mengakhiri episod ini, semalam Hari Ibu, what did you do? Saya buat 2 perkara yang ni, sebab satu untuk ibu saya. Ibu saya sebenarnya masuk hospital itu KJ. Oh, is she okay? She's okay, alhamdulillah, but she fell and cracked her hip.
Jadi dia dalam keadaan yang tak boleh berjalan dengan mudah, kena pakai walker. That's Jadi not so great when you're older. yeah, it's not great when you're older. So I hope semua boleh doakan agar ibu saya sembuh sepenuhnya dalam masa terdekat, sebab adik saya pun nak kahwin. Jadi she needs to be healthy as possible for that. I got the Sharol's wedding invitation. Please come. Okay, Dan juga saya buat untuk isteri saya lah, ibu kepada anak saya. My present was saya bawa keluar anak saya whole day today. Maknanya memberikan masa kepada isteri saya untuk relax, sebab biasanya dia yang kena pegang ataupun carry the burden of the daughter. You also brought CJ, anak Syahrir nama CJ, to my open house the other day. Yes, I did. Very delightful. Thank you. Thank you. Dia tanya saya siapa lebih tinggi, dia ataupun saya. That's like high confidence level. High confidence level. Especially considering her father's height, you know, I mean, that's really massive confidence level. She'll be a lot taller than I am. Saya bawa dia hari ni pula, saya bawa dia tengok Super Mario Brothers. Okay, nice. Ada tak tahu KJ tahu ke tak, ada Play Plus. Play Plus ni adalah dalam there's the slides and ada stuff slide like that. but I ended up watching the movie. It's a good movie, Super Mario Brothers. Okay. Yeah. Okay. Well, I mean, we had lunch and I took my mother out, and of course, anak-anak saya, took their mother out. We all went together. It was very nice, and saya dah sampai stage di mana my eldest Jibril, he's 15 already, and even Rafe, he's my youngest, 8 tahun, Timo 14 tahun, so they can organize things on their own now. So I will just help out, make sure it's done, pay for it and everything. But it was delightful. So happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Selamat menyambut Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang sedang menonton podcast Keluar Sekejap, dan kita ucapkan terima kasih kerana terus menjadi our signal fire, the signal fire in our lives, all mothers. So thank you. Thank you. Terima kasih for everything you do. untuk episod kali ini.